Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pilihan Raya Negeri Sabah tidak berlaku tidak lama lagi. Ada satu soalan netizen, dia nak minta tolong saya buat satu senarai, buat satu konten berkait dengan siapa parti paling penipu di Sabah. Tajuk ini memang penuh dengan kontroversi lah. Kontroversi dan pastinya akan membuatkan ramai tidak duduk tenang. Dia tanya kepada saya, pada pendapat Anda, kata beliau, mana yang parti paling penipu? Dia senaraikanlah beberapa orang atau beberapa parti. Tapi saya tak sebutlah, saya tidak mau sebut di dalam konten ini parti-parti yang beliau sebutkan itu. Tapi dia tanya, dia coba bandingkanlah. Mana lebih penipu katanya, parti pembangkang kah, parti kerajaan di Sabah? Saya tiada jawapan untuk soalan itu. Tapi saya mau tunjuk pada kamu semua. Sebenarnya parti penipu tu macam mana dan parti yang tidak penipu tu macam mana? Ialah kan, menjelang pilihan raya ni, memang akan ada parti yang paling penipu. Anda pun pasti tahu, parti-parti penipu tu dia hanya ada muncul pada waktu pilihan raya. Paling menyedihkan waktu pilihan raya, dialah paling baguslah di mata dunia. Dia pergi ke rumah-rumah, dia ikut orang makan. Kalau ada orang mati, dia datang berhari-hari. Kalau boleh, dia tinggal terus di rumah itu. Okey, tidak mau buang masa. Saya mau kongsi dengan Anda semua. Parti paling penipu di Sabah itu siapa? Saya akan kupas satu persatu dengan Anda semua. Sabah, negeri yang kaya dengan hasil bumi, penuh budaya, dan rakyatnya setia menaruh harapan. Tapi di sebalik semua itu, ada satu fenomena politik yang paling memalukan. Ada parti yang kita sebut boleh digelar parti paling penipu. Mereka datang dengan janji manis, mereka bawa slogan gah, mereka janjikan surga di bumi. Tapi akhirnya apa? Yang tinggal hanya luka di hati rakyat. Soalannya hari ini, siapa parti paling penipu di Sabah? Saya tidak perlu sebut nama. Anda sendiri akan tahu dari cerita yang akan saya bongkarkan hari ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar kami benci parti penipu dan kami sayang Malaysia. Sebelum itu, izinkan dulu saya kongsikan dengan Anda semua, ini terapi imun Transovictor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Tetapi terapi imun ini mengajar, mendidik dan menguatkan imun badan kita serta menyeimbangkannya. Apabila imun badan kita sudah kuat, bijak dan seimbang, imun badan itulah yang akan menghapuskan semua akar penyakit yang bersarang di dalam tubuh badan kita. Apabila akar penyakit sudah dihapuskan, kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Saudara, produk ini lulus KKM, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan di seluruh Malaysia. Ini juga adalah produk yang halal. Cepat dapatkannya melalui nomor telefon saya yang tertera. Mungkin ini jawapan yang Tuhan hantar untuk jawapan doa Anda selama ini. Saudara-saudara sekalian, janji manis yang hancur. Setiap kali musim pilihan raya, parti yang kita sebutkan ini datang dengan janji luar biasa. Dia kata, kami akan bina sekolah baru, kami akan selesaikan masalah air, kami akan selesaikan masalah elektrik, kami akan selesaikan jalan raya, kami akan bela tanah air rakyat, tanah adat rakyat, dan macam-macam. Yang terkenalnya di Sabah, yang terkenal ialah kami akan memperjuangkan MA63 dan mendapatkan kekayaan untuk Sabah. Rakyat pun percaya. Sebab lidah mereka ni manis. Ucapan mereka penuh dengan air mata simpati. Tapi setelah kuasa digenggam, janji-janji itu hancur seperti debu. Jalan raya masih berlubang.
kampung masih bergelap, anak-anak masih belajar di bangunan uzur. Rakyat hanya dapat poster lama, baju kempen, dan senyuman palsu. Inilah wajah sebenar penipuan. Mereka pandai bercerita, tapi kosong bila bekerja. Mereka juga pandai putar belit kuasa. Parti ini bukan sahaja penipu. Mereka juga pakar putar belit. Hari ini mereka kata kami bersama rakyat menentang parti luar. Besok tiba-tiba mereka peluk mesra dengan parti yang dulu mereka maki hamun. Hari ini mereka kata kami tidak akan hianat mandat rakyat. Besok tiba-tiba mereka lompat, ubah pakatan, ubah kawan, ubah musuh. Politik mereka seperti daun kering ditiup angin. Tiada prinsip, tiada pendirian, semuanya demi satu perkara, yaitu kuasa. Dan disitulah penipuan paling besar. Mereka tipu bukan hanya rakyat, tapi mereka tipu diri sendiri dengan image kononnya juara rakyat. Kalau kita perhatikan, parti ini gemar bermain drama. Hari ini mereka berlakon sebagai mangsa. Kononnya mereka dizalimi. Kononnya mereka dihina. Esok mereka berlakon lagi sebagai pahlawan. Kononnya mereka penyelamat rakyat. Kononnya mereka pejuang hak. Tapi setiap sandiwara, setiap air mata di pentas politik itu hanya ada satu tujuan, yaitu kerusi semata-mata. Kerusi apa? Kerusi parlimen, kerusi Dewan Undangan Negeri, kerusi kabinet. Kerusi inilah yang mereka sembah. Bila sudah duduk di atas kerusi empuk, rakyat dilupakan. Segala isu seperti kos sara hidup, pendidikan, kesehatan ditolak tepi. Yang penting mereka kekal di atas takhta. Inilah sandiwara politik paling jijik di Sabah. Dan rakyat sudah muak dengan lakonan murahan mereka. Rakyat sudah sedar. Namun, jangan lupa satu perkara penting. Rakyat Sabah bukan lagi penonton pasif. Generasi baru sudah celik. Anak muda sudah berani bersuara. Media sosial jadi saksi. Setiap penipuan akan dibongkar dalam sekelip mata. Dulu rakyat boleh ditipu dengan sekampit beras, dengan wang ringgit 50, dengan janji tanah. Hari ini rakyat mula bertanya, mana projek yang kamu janji dulu? Mana pembangunan yang kamu canang bertahun-tahun? Rakyat mula sadar bahwa parti ini hidup atas penipuan yang berulang-ulang. Dan lebih lama mereka menipu, lebih jelas wajah sebenar mereka terlihat di mata rakyat. Jadi, siapakah parti paling penipu di Sabah? Saya tidak perlu sebut namanya. Bayangannya terlalu jelas. Sejarahnya terlalu panjang. Mereka datang setiap musim pilihan raya. Mereka menjual janji yang tidak pernah ditunaikan. Mereka bermain sandiwara, melompat sana-sini, berpura-pura pejuang. Tapi hakikatnya mereka hanyalah pedagang kuasa. Dan kali ini, rakyat Sabah sudah tidak mahu lagi ditipu. Rakyat sudah bersedia menghukum penipu terbesar dalam sejarah politik Sabah. Persoalannya, bila tiba hari mengundi, apakah rakyat berani mengatakan, cukuplah penipuan, kami mahu pemimpin yang benar-benar jujur? Jawabannya ada di tangan Anda, dan mungkin inilah kali terakhir kita melihat penipu besar itu bertahan di persada kuasa. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.